Kali ini Malaya Tube menziarah Masjid Lama Kampung Sawah Raja terletak di Rembau, Negeri Sembilan. Masjid ini dikatakan asalnya dibina pada tahun 1898 iaitu kira-kira 125 tahun yang lalu. Di sebalik sebuah masjid lama yang agak simple berbanding dengan masjid-masjid lama yang lain yang telah saya ziarah, tersembunyi satu cerita menarik yang saya kagumi yang boleh dijadikan sebagai sumber inspirasi kepada kita generasi masa kini dan yang akan datang yang ingin saya kongsikan bersama. Kebetulan ketika saya menziarah ke masjid ini, dengan izin Allah, saya bertemu dengan penjaga masjid ini dan beberapa orang kampung yang tiba kemudian dari saya. Mereka ingin melakukan tugasan dan pembersihan kerana masjid ini telah mengadakan satu majlis beberapa hari yang lepas. Alhamdulillah, atas kehendaknya, atas pertemuan yang tidak dirancang ini, saya dapat mengetahui sedikit cerita berkaitan Masjid Kampung Sawah Raja. Masjid ini pada asalnya telah terbengkalai berpuluh-puluh tahun yang lalu, iaitu sejak penjaga masjid ini, Tuan Muhammad Syawal bin Muhammad Ramli, sejak kecil hinggalah dia dewasa. Kemudian dia merantau ke negeri orang mencari rezeki hinggalah dia pulang semula ke kampung halaman kira-kira 7 tahun yang lalu. Sekembalinya Tuan Syawal ke kampung halaman, dilihat masjid ini masih lagi terbengkalai. Masjid ini sepertinya berdiri dalam bayang-bayang masa lalu yang hampa. Dindingnya remuk, gentingnya berterabur dan jendelanya juga dulu indah kini tertutup oleh lamunan debu dan usang. Masjid ini sepertinya menangis dalam sunyi, meratap akan masa depannya yang tak pasti. Dengan hasrat yang telah disimpan lama sejak beliau merantau dan tekad yang tinggi, Encik Muhammad Syawal dan juga bekas DO Datuk Haji Osman bersatu hati untuk memulihkan semula Masjid Kampung Sawah Raja beserta bantuan dari penduduk kampung dan orang ramai yang tergerak hati dengan misi yang mulia ini. Apa yang menarik, usaha mereka bukan hanya terbatas untuk memperbaiki bangunan masjid ini, tetapi mereka mempunyai visi yang lebih besar, iaitu ingin mengembalikan kebesaran masjid ini sebagai tempat ibadah yang diisi dengan majlis-majlis zikir. Seiring berjalannya waktu, sejak itu Masjid Kampung Sawah Raja kembali menjadi pusat majlis ilmu dan zikir sekurang-kurangnya sebulan sekali. Sejak 7 tahun yang lalu hingga ke saat ini, tidak pernah putus yang telah diketuai oleh seorang alim ulama dari keturunan generasi keempat Syekh Jamaluddin Al-Linggi, iaitu ulama dan waliullah hebat zaman silam sekitar tahun 1880-an, di mana makamnya terletak di belakang Masjid Lama Linggi yang pernah saya ceritakan dulu pada video saya yang lepas. Jom ikuti temu bual saya bersama Tuan Muhammad Syawal dan cerita-cerita unik berkaitan Masjid Kampung Sawah Raja. 100 tahun. Maknanya memang asalnya binaan macam ni macam ni lah. Binaan macam ni, cuma struktur lah. Asal dia papan, dah tukar kepada simen separuh. Yang lain semua sama. Yang tu kita dah tambah lah. Tiang-tiang ni semua masih lagi tiang lama. Tadi yang kata menolak zikir selalu bagi? Ya. Saya minta izin rekod boleh. Tak pernah ada langsung sawang kat sini. Lepas tu saya berniaga. Jadi cerita dia balik daripada Kedah. Ada niat jugalah nak dapat sebuah masjid. Niat dia Allah Ta'ala bagi saya ni. Alhamdulillah. Lepas tu kita majlis zikir apa semualah. Jadi saya lah yang menjaga masjid ni sampai saat ni. Minta maaf, siapa namanya tadi? Muhammad Syawal Muhammad Ramli. Jadi mula-mula tuan lah yang bersihkan, yang bina balik. Allah besarnya pahala. Dengan Tuan Diu, ada seorang lagi orang kuat sebenarnya ni, Datuk Haji Osman. Tuan Diu di rumah dia merah ni. Sekarang ni dia duduk Formosa. Melaka ada gajah ni, dia dah uzur lah. Saya dengan dia lah yang mula-mula buat ni, imarahkan balik masjid ni. Itulah sebab sedikit ni dia sampai saat ni. Untung dapat. Saya belum tercapai nak dapat baiki masjid lama lagi. Memang niat daripada Kedah dulu. Saya cakap balik ke kampung saya nak sebuah masjid. Saya pun tak sangka inilah dia. Allah Ta'ala nak bagi tu. Lepas tu macam mana yang dapat Syekh siapa nama anak dia tadi? Syekh Faizal. Okey, tak mula-mula Syekh Muhammad Faiz Al-Linggi. Okey, Syekh Muhammad Faiz ni pula dia ni dulu dia baik dengan Datuk Haji Osman tadi. Jadi DO tadi. Ada mengikut zikir dia lah. Lepas tu dia mula-mula dia buat di rumah.
Buat rumah zikir. Lepas tu terfikir pula masjid ni. Jadi satu tapak zikir. Kebetulan saya pun lalu kat sini. Masa tu dengan Haji Osman ni saya tak berapa suai sangat pasal jadi DU. Jadi kita pun tak pernah jumpa. Burak-burak dengan dia. Jadi dia cakap, jom kita buat baik boleh masjid ni. Saya pun terbuka hati. Terus buat ni, lepas tu je kita buat zikir. Dia cakap teruslah buat. Pada saat tu terus sampai hari ni tak pernah lagi tak ada majlis zikir setiap bulan kat sini. Ada je. Untungnya ya Allah. Mesti yang membina ni masjid ni berkat orang. Berkat. Berkat. Wali Allah mana ni kan? Ni dah sejarah. Lepas tu adalah dia punya apa istimewa masjid ni. Saya berniaga. Ada problem saya akan selesaikan di sini. Solat apa semua. Settle masalah saya. Alhamdulillah. Tak pernah tak settle. Istimewa masjid ni. Settle masalah. Lepas tu dah habis meeting tadi pukul 12. Tengok awal lagi ni nak balik nak cek masjid lama lah katakan. Ni dah dia masjid lama. Nampak dia macam ni lah keadaan dia kan. Tapi walaupun simple tapi pada saya berkat dia punya berkat. Berkat dia lain masjid lama ni. Dia lain. Suasana dia pun di sini lain. Ramai yang duduk di sini dia akan rasa tenang. Tak macam mana dengan tepi sungai sejuk. Dia rasa jiwa macam mana tak sini. Tak tahu. Itulah keistimewaan dia yang saya dah rasa lah masjid ni. Pertama sekali tajuk dia sawang tak ada. Memang tak ada sawang langsung. Tak pernah 7 tahun saya tak pernah sapu sawang. Kalau kat rumah saya tu memang bersawang sentiasa. Cecak dia biasalah. Lepas tu kalau ada cakap apa hajat-hajat pun dah banyak berlaku di sini. Ada yang orang tak mengandung datang ke sini buat hajat. Ada pergi sini? Pergi tak ada. Cuma berhajat je di sini. Dia orang solat minta hajat. Ya. Dapat. Berkat dapat mengandung kat sini. Lepas tu masalah ke apa, masalah kerja ke apa, saya berniaga macam-macam masalah nak berjaga. Saya selesaikan di sini. Selesai masalah. Saya akan cari sini juga. Base saya kat sini. Itulah. Tadi itulah tengok pukul 12 lebih nanti nak pergi masjid ni sembahyang Zuhur kat sini lah nanti kan kata kan. Papan penuh asal. Papan penuh asal dia. Saya tahulah. Jaring ni dah ada lah orang wakaf buat lah. Dan kita ada permohonan. Dekat kerajaan nak baik pulih masjid ni, nak tukar atap apa semua, nak jadikan dia klasik lagi. Ini kira unik ni. Masih unik lagi lah. Tiang lama tiang asal. Betul. Kalau tu saya ingat dah ayah saya cakap pun dah 100 tahun lebih dia cakap masjid ni. Dia datang sini pun masjid dah ada dia cakap. Ayah dah meninggal? Ada lagi? Ayah ada lagi. Orang dulu yang dia buka apa semua pasal kita tak tahu kan dia wakaf kan. Ya, tanah ni pun tanah milik siapa kita pun tak tahu cerita dia. Tak tahu. Tapi pahalanya mengalir dia orang wakaf-wakaf kan. Sebelum tu dekat dekat sinilah. Luar jabatan luar pagar. Dekat ada sebelah bilik air ni kat sini. Jadi pindahkan ke atas sikit. Mungkin ke sini. Air naik kot. Mungkinlah saya ingat. Air sungai dia tinggi kalau banjir dia sampai sini tau. Sampai sini. Kalau banjir besar baru ni sampai kat sini jugalah. Air kuat juga. Macam yang dekat Inas tu air dia dah ke bawah cetek. Air ni dia menghala ke tinggi ni. Tinggi ke 10% lah ni. Dulu ni mesti laluan kapal-kapal ni. Cerita dia macam tu. Kan? Ya. Itulah sebab tu dia ada masjid tu apa semua. Daripada tinggi dia orang berkapal. Itu yang asal dia makam Raja Melewah, Mujur, sungai. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Muhammad Syawal dan Encik Syahril kerana sudi membantu dan sudi ditemu bual. Semoga kisah pemuda kampung Tuan Muhammad Syawal yang berjiwa besar ini menjadi sumber inspirasi buat kita semua untuk memelihara, membaiki dan mengimarahkan semula masjid-masjid lama di sekitar tempat masing-masing. Sekian dari Malaya Tube dan jumpa lagi.